Salam sejahtera kepada pensyarah. Saya, Filomena Anak Saja, ingin membentangkan rancangan pengajaran harian saya yang bertemakan kekeluargaan untuk murid tahun 2. Standar pembelajaran yang digunakan adalah standar 1.1.2, yaitu mendengar, mengecam, memahami, dan menyebut dengan betul dan tepat. Objektif pembelajaran saya merangkumi 3 perkara utama. Pertama, murid dapat mendengar dan mengecam sekurang-kurangnya 5 perkataan berkaitan aktiviti kekeluargaan dengan betul. Kedua, mereka dapat menyebut perkataan dan ayat pendek dengan sebutan serta intonasi yang betul. Dan ketiga, murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti membaca berirama atau sebutan berulang secara berkumpulan. Pelajaran saya adalah berdasarkan pendekatan visual dan audio, di mana penggunaan teknologi interaktif seperti wall-wall diterapkan. Pendekatan ini memberikan peluang kepada murid untuk belajar secara aktif dan menyeronokkan melalui kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid, yaitu penyoalan dan aktiviti berkumpulan. Dalam RPH ini, saya turut menerapkan unsur elemen meretas kurikulum, yaitu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, serta nilai murni seperti kasih sayang dan kerjasama dalam keluarga. Kemahiran berpikir aras tinggi juga diterapkan dengan memberi peluang kepada murid untuk menganalisis, menilai, dan mencipta melalui aktiviti interaktif dan berpusatkan murid. Untuk set induksi selama 5 menit, saya akan menayangkan gambar aktiviti kekeluargaan dan mengemukakan soalan kepada murid. Justifikasinya, kaedah ini mampu merangsang pemikiran awal murid serta mengaktifkan pengetahuan sedia ada mereka. Ia juga bertindak sebagai ice breaking yang membina hubungan antara isi pelajaran dengan pengalaman harian murid. Dalam langkah 1 selama 10 menit, saya akan memainkan sebuah video YouTube yang mengandungi sebutan perkataan seperti ibu, ayah, dan adik. Murid akan meniru sebutan secara berkumpulan menggunakan teknik choral reading. Kaedah ini membantu meningkatkan sebutan, intonasi, dan keyakinan murid secara kolektif, di samping mengurangkan rasa malu atau takut untuk bersuara. Seterusnya, murid dibagikan kepada 5 kumpulan dan diberikan kad imas bergambar. Mereka akan memadankan gambar dengan perkataan dan menyebutnya secara bergilir. Aktiviti ini dapat menyokong pembelajaran kinestetik dan visual, serta membina kerjasama dan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid. Akhir sekali, dalam penutup selama 5 menit, saya akan meminta murid menyebut semula beberapa perkataan atau ayat yang telah dipelajari. Salam sejahtera, saya Sutira Jusni, nomor matriks P158041, akan membentangkan kerja kumpulan, yaitu rancangan pengajaran harian. Subjek, Kaedah Mengajar, GGGE 5014 Set 49, nama pensyarah Dr. Fawaz Azwan Zainal. Subjek yang telah dipilih adalah Bahasa Melayu tahun 2, tema kekeluargaan dan tajuk pula Hari Minggu Bersama Keluarga. Seterusnya, standar kandungan 1.1 adalah mendengar dan memberikan respon. Manakala standar pembelajaran 1.12 adalah mendengar, memahami, dan memberikan respon. Objektifnya adalah mendengar dan memahami 3 jenis ayat seperti soalan, suruhan, dan pesanan dengan betul. Memberikan respon secara lisan terhadap sekurang-kurangnya 2 jenis ayat yang diberikan. Berinteraksi menggunakan arahan mudah berdasarkan situasi keluarga. Keadaan ini akan murid berjaya mengenal pasti jenis ayat, soalan, suruhan, dan pesanan. Murid dapat memberikan jawaban, respon dengan betul dan sopan. Murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti teknologi interaktif. Set induksi, isi pelajaran adalah tayangan video bertemakan keluarga. Manakala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yaitu tayangan Canva animasi pendek tentang suasana pagi di rumah. Justifikasinya adalah, aktiviti visual kontekstual ini membantu murid memahami tema dan situasi melalui pengalaman harian yang dekat dengan diri mereka. Menarik minat awal murid melalui elemen visual, suara, dan pergerakan multimedia. Mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid dan menyediakan mereka untuk aktiviti seterusnya. EMQ dalam nilai seperti kasih sayang, hormat, dan empati dapat diterapkan secara tidak langsung.
Seterusnya, langkah 1 yaitu 10 menit. Isi pembelajaran adalah jenis ayat, soalan, suruhan, dan pesanan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti padanan melalui kuis Wordwall. Murid menentukan jenis ayat berdasarkan contoh audio dan teks. Justifikasinya adalah gamifikasi dalam PDPP menjadikan aktiviti lebih menyeronokkan dan interaktif, menyokong teori behaviorism melalui pengukuhan several. Murid dapat mengenal pasti dan mengamplifikasikan jenis ayat dengan bantuan visual dan teks. Aplikasi seperti Wordwall membolehkan murid belajar secara berpusatkan murid yaitu student center learning. Dan akhir sekali sesuai untuk murid berbagai gaya pembelajaran visual, kinestetik, dan auditory. Seterusnya, langkah 2, yaitu 10 menit. Isi pembelajaran ialah respon terhadap ayat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah guru memainkan rekaman suara, yaitu tolong jemur baju di luar, atau adik, di mana kasut abang? Murid menjawab secara lisan dan lakonkan dalam kumpulan. Justifikasinya ialah kemahiran mendengar aktif diperkukuh dengan audio, kontekstual, dan penyampaian sebenar. Murid diberi peluang berkomunikasi secara spontan, meningkatkan keyakinan dan penggunaan bahasa lisan. Aktiviti ini merangkumi kebat karena membuat inference dan bertindak balas terhadap maklumat yang didengar, dan menggalakkan kerjasama murid melalui aktiviti lakonan dalam kumpulan. Manakala penutup yaitu 5 menit, isi pembelajaran adalah rumusan dan penilaian. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti kuis pantas, yaitu satu soalan yaitu jenis ayat dan tindak balas yang sesuai. Justifikasinya adalah memberi maklum balas serta kepada guru dan murid mengenai kefahaman mereka. Kerja yang menyeronokkan dan mempunyai impak tinggi sebagai penutup kelas yang ringan tetapi bermakna. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fasya Alia binti Nur Azam P156581 akan membentangkan modul inovasi bagi subjek Bahasa Melayu tahun 2 yang bertajuk Kekeluargaan. Terdapat beberapa standard pembelajaran iaitu 1.1.3 mendengar dan memberikan respon dengan membuat tafsiran terhadap soalan bercapah dan pesanan. Objektif pembelajaran pertama ialah pelajar dapat membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti tindakan watak dalam petikan dan memberi pendapat secara lisan dengan sekurang-kurangnya satu alasan yang logik. Yang ketiga, pelajar dapat menilai isi kandungan pesanan dan memberi cadangan penambahbaikan secara lisan menggunakan sekurang-kurangnya 2 ayat. Kriteria kejayaan. Yang pertama ialah menunjukkan kefahaman terhadap soalan bercapah. Yang kedua, memberi justifikasi yang logik dan relevan berdasarkan soalan. Yang ketiga, menggunakan sekurang-kurangnya 2 ayat lengkap dalam setiap jawapan. Set induksi yang saya rancang adalah melalui tayangan video berkenaan dengan topik hari ini iaitu kekeluargaan. Aktiviti yang dilakukan ialah murid menonton video tentang kekeluargaan selama 2 minit. Murid jawab dan kongsikan siapa dalam kekeluargaan mereka. BBM yang saya lakukan adalah video pendek dan lagu bertemakan keluarga. Langkah 1. Isi pelajaran yang saya isikan ialah mendengar dan memberi respon. Aktiviti ialah guru menunjukkan gambar keluarga. Murid diminta menyebut dan mengenal pasti ahli keluarga. Guru mengemukakan soalan bercapah secara berperingkat dari kebar ke kebat. Contoh soalan yang bercapah ialah, berapa orang ahli keluarga kamu? BBM yang saya lakukan adalah menunjukkan gambar, pen dan papan putih untuk menulis. Langkah 2. Isi pelajaran ialah tontonan video. Aktiviti yang dilakukan, murid menonton video yang berkaitan kekeluargaan. Semasa video ditayangkan, guru beri panduan untuk murid perhatikan apakah nilai murni yang ditunjukkan. Selepas tontonan, guru ajukan soalan bercapah seperti, apa yang berlaku dalam video tadi? Apa nilai baik yang kamu nampak? Murid menjawab secara lisan, berkumpulan atau secara individu. BBM yang saya lakukan ialah tontonan video pendek. Langkah 3. Isi pelajaran ialah aktiviti bertulis. Aktiviti yang dilakukan ialah murid melengkapkan ayat atau menjawab soalan berdasarkan video tadi. Murid melukis gambar keluarga sendiri dan menulis 2 ayat pendek tentang mereka. Guru membimbing murid untuk membaca ayat mereka secara sukarela di hadapan kelas atau dalam kumpulan kecil. BBM ialah lembaran kerja, kertas lukisan dan pensel warna.
Isi pelajaran ialah rumusan pembelajaran. Aktiviti guru mengajak murid membuat rumusan ringkas tentang pelajaran hari ini melalui soalan jawab. 1 ialah hari ini kita belajar tentang siapa. 2 ialah apa nilai murni yang penting dalam keluarga. 3 ialah apakah yang kamu boleh buat untuk kamu tunjukkan kasih sayang kamu. Yang kedua ialah guru menekankan nilai murni. Yang ketiga, murid menyebut nilai murni yang dipelajari. Yang keempat, guru memberi pujian dan motivasi kepada murid atas usaha mereka. Kaedah penyampaian yang saya buat adalah menggunakan poster Canva bagi menarik minat pelajar, sesi soal jawab bersama murid bagi membantu murid lebih memahami topik tersebut dan satu tayangan video pendek. Sekian daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, saya Reka Lenika Dixon. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini berkaitan dengan subjek Bahasa Melayu Tahun 2 bertemakan kekeluargaan bertajuk Cerita Keluarga.
Seterusnya, saya akan membentangkan standar kandungan dan juga standar pembelajaran. Standar kandungan bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan, dan standar pembelajaran 1.2.2 bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Oke, langkah pengajaran yang pertama sekali adalah set induksi yang berlangsung selama 5 menit. Guru memulakan sesi dengan menayangkan video pendek yang memaparkan situasi kekeluargaan harian. Video pendek tersebut telah dihasilkan atau dicipta oleh guru sendiri yang berdurasi 1 menit 24 saat. Selepas video itu ditayangkan, aktiviti soal jawab juga akan diadakan, yang mana guru akan bertanya kepada murid soalan seperti apakah yang Anda paham tentang keluarga, siapakah ahli keluarga yang paling rapat dengan Anda, dan mengapa penting untuk meluangkan masa bersama keluarga. Masuk kepada langkah yang pertama, 10 menit. Tajuk, apa cerita di sebalik gambar ini? Guru menyediakan 4 keping gambar situasi keluarga, dan murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan menerima 1 kad gambar situasi keluarga. Murid diminta berbincang dalam kumpulan dan mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat. Kemudiannya, maklumat tersebut akan ditulis di dalam Padlet kumpulan mereka yang telah disediakan oleh guru. Padlet ini merupakan sebuah platform digital yang digunakan oleh guru untuk membuat aktiviti kelas yang interaktif seperti tanya jawab, kuis, refleksi, atau berbagi pendapat. Jadi di sini, guru meminta murid untuk menyusun idea dalam Padlet yang terdapat maklumat tersurat, tersirat, dan juga mereka boleh mencipta tajuk cerita berdasarkan kepada 4 keping gambar situasi keluarga yang diberikan. Dalam langkah yang kedua, setiap kumpulan melantik seorang wakil untuk membuat persembahan berdasarkan Padlet yang telah dihasilkan. Mereka digalakkan menggunakan ayat yang lengkap, suara yang jelas, dan muka yang ceria dan yakin. Terakhir sekali, penutup, 5 menit, refleksi, dan kuis. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja, cerita keluarga yang mengandungi soalan objektif dan subjektif berdasarkan kepada aktiviti pembelajaran. Masuk kepada justifikasi untuk langkah pengajaran yang dipilih, set induksi 5 menit. Aktiviti visual seperti video membantu merangsang minat awal murid, dan soalan permula bersifat terbuka mencetuskan pemikiran awal dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid. Manakala langkah yang pertama, aktiviti kumpulan membina kemahiran berpikir aras tinggi hebat, karena mereka perlu mencari maklumat tersirat, yaitu membuat inference dan analisis, manakala maklumat tersurat pula kenal pasti fakta. Padlet pula dapat memperkenalkan penggunaan teknologi IMK dan TMK secara kolaboratif dan menyeronokkan. Langkah 2, persembahan lisan 10 menit. Ini boleh menggalakkan keyakinan murid untuk berkomunikasi. Dan ia juga salah satu pokok utama dalam standar kandungan 1.2. Dan yang terakhir, penutup dan refleksi memberi peluang kepada murid untuk membuat refleksi kendiri, satu elemen penting dalam pembelajaran aktif dan bermakna. Kesimpulannya, RPH yang telah dirancang ini telah membolehkan murid tahun 2 menguasai kemahiran bertutur melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. Pendekatan kolaboratif dan digital seperti gambar dan Padlet membolehkan murid untuk meningkatkan kemahiran komunikasi mereka dan memahami maklumat tersurat dan tersirat, serta membina keyakinan dalam menyampaikan idea secara lisan.